Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah berikan kita rezeki untuk kita meneruskan perbincangan kita ataupun perkongsian kita ya Ustazah tentang Maulid Adibai. Masya Allah. Kita lihat sekarang kita dah masuk ke siri kedua Ustazah. Dan juga Masya Allah bagi mereka yang setia bersama dengan kita, InsyaAllah kita akan bersiaran di Pergas TV, Pergas Radio dan juga Pergas Facebook. Di 3 saluran. Jadi kalau katakan teman-teman yang mungkin nak dengar kita melalui radio, pergi saja pergas.org.sg/radio. Manakala untuk Pergas TV boleh pergi kepada YouTube dan juga boleh search Pergas TV. InsyaAllah ada punya. Jadi bagi mereka yang merindukan kita, dengarlah suara kita, dengarlah perkongsian kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kali ini bersama lagi dengan Ustazah Nur Khadijah Ramli. Okay Ustazah, dalam episod ataupun siri kedua ni Ustazah, kita nak kupas lebih banyak tentang bait bait yang dituliskan dalam Maulid Adibai. Jadi Ustazah, yang saya fahamkan Ustazah, sebelum kita mula dia punya bait tu, apa yang dimulakan ataupun apa gurindam ke qasidah yang dimulakan dalam Maulid Adibai ini? Silakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Fifi Azlina. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang kita untuk kita sama-sama pada kali ini untuk nak mengimbas dan menyingkap keindahan bagaimana Imam Habib Imam Abdul Rahman Adibai ini mengeksploitasikan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memulakan qasidah Adibai ini dengan memulakannya dengan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan selepas setiap selawat itu diberikannya seperti doa. Iaitu contohnya kalau kita lihat Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jadi setiap lepas selawat itu nanti dia akan berikan tentang yang pertama, tentang Ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah balighul wasilah, sampaikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wasilah. Rasulullah ni adalah perantaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengenal Allah, kita dapat mengenal kasih sayang Allah. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Jadi itulah dia di antara doa-doa yang diselitkan di dalam selawat dimulai. Kemudian diselitkan juga tentang berilah keridaan kepada para sahabat, kemudian guru-guru kita, kemudian kedua ibu bapa, kemudian tak lupa juga kepada warham jami'a, maknanya rahmatilah seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan waghfir likulli muznib, ya Allah ampunkanlah dosa setiap umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa. Masya Allah. Jadi dengan secara tidak langsung Ustazah Fifi, kalau kita membaca bait yang pertama ini, kita dapat selawat, dan pada yang sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya doa untuk diri kita, tapi kita doakan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang sudah dekat dengan Allah ataupun masih jauh yang ingin menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia, kita nak menunjukkan rahmat kepada sekalian umat. Masya Allah. Begitu indah sangat Ustazah susunan dia. Kalau kita lihat kan, tak pernah kita baca buku-buku daripada karangan ulama Islam yang mana mereka akan mulakan semuanya dengan puji-pujian. Betul. Dia akan mulakan dengan hamdalah, dia akan mulakan dengan doa. Masya Allah. Jadi itu macam nak set the momentum. Betul. Untuk kita terus mencintai. Sebab kalau kita lihat kan Ustazah, sebenarnya Islam ni adalah membawa message love. Betul. Rahmah. Jadi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah rahmatan lil alamin. Betul. Jadi macam mana yang tadi yang pada siri yang pertama Ustaz ada kongsikan apakah kelebihan ataupun apakah yang kita boleh lakukan untuk kita react towards kita punya love terhadap Rasulullah adalah mengamalkan sunnah, kemudian mengetahui lebih lanjut tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selain pada tu berselawat. Betul. Dan juga
begitu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama ada maknanya sebelum kita meninggal dunia lah Ustazah. Ya, betul. Jadi memang Ustazah Fifi teringat saya bab bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya janganlah kita merasakan mustahil untuk kita mendapat mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini saya adalah seorang saksi yang mana murid-murid Pergas pernah ada di antara mereka yang datang bertemu dengan saya mengatakan babak-babak menceritakan bagaimana mereka bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, saya nak katakan seorang guru yang mana subhanallah belum lagi diberi rezeki untuk bertemu dengan Rasul, tapi mendengarkan kisah-kisah mereka ni subhanallah menyebabkan kita ni semakin insya-Allah tak mustahil lah, tak mustahil untuk sesiapa saja. Dia tidak semestinya seorang ulama besar, tak semestinya seorang mesti nak bergelar ustaz atau ustazah. Kadang-kadang sekadar seorang yang seorang muslim yang baik, mengamalkan maksudnya mengamalkan solat fardunya dengan baik, menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, kemudian dia berjuang menuntut ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu di mana-mana pusat pengajian, kemudian dengan rasa letihnya, kemudian ada bila-bila ada majlis-majlis zikir, majlis-majlis syarahan, dia pergi juga, kemudian dengan keletihan itu dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malam dia bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, betapanya maksudnya para pendengar sekalian, betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Dia tak perlu nak mengira kita ni mesti nak bagaimana punya saya ni tak adalah peluang. Jangan kita sekali-sekali ada terselit rasa sedemikian. Dengan kita selitkan rasa cinta, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buktikan dengan perbuatan kita, dengan kesungguhan kita, walaupun penat, kita tetap juga berjuang istiqamah dalam meneruskan mendalami ilmu agama. Pastinya Rasulullah sangat menyayangi umatnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya cinta tak bertepian lah Ustazah. Dia cinta kepada Rasulullah ni kan, dia tak macam nak kena orang kata berenang pada lautan api. Betul. Tidak Ustazah. Itu dah macam seni kata lagu dah Ustazah Fifi. Masya-Allah, betul. Okey, jadi kalau kita lihat Ustazah, dalam Maulid Adibai ni kan, selain pada yang tadi dia mulakan dengan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Selepas itu saya tahu dalam Maulid ni dia ada pilih 3 ayat. 3 ayat Quran ni dalam untuk begin dia punya journey of madah ataupun journey of memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustazah, boleh tak Ustazah kongsi sedikit apa ayat-ayat yang diberikan di sini? Okey, baik Ustazah Fifi, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat para ulama kita, selain daripada mengambil barakah dengan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil barakah dengan Al-Quranul Karim. Jadi diselitkan. Jadi Imam Abdul Rahman Ad-Dibai ini memilih 3 potongan ayat Al-Quran, di mana di dalam potongan ayat itu ada cerita tentang kelebihan kemurnian akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyanjungi kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama saya kongsikan dengan anda, iaitu pertama dalam surah Al-Fat, iaitu ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. Sini yang bermaksud, sesungguhnya kami telah membukakan bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas dan nyata. Kemenangan yang disebabkannya Allah telah mengampunkan salah silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan yang menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta menambahkan hidayah ke jalan yang lurus. Dan dengan sebab Allah memberikan pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuhnya dan sehandal-handalnya pertolongan yang tiada tolak bandingnya. Jadi ini Ustazah Fifi, surah yang pertama yang dipilih oleh Imam Abdul Rahman Ad-Dibai ini menunjukkan sebenarnya tentang
tentang kemenangan sebenar umat Islam itu bukan terletaknya pada kekuatan peperangan, bukan terletak pada maksudnya dia punya equipmentnya yang semua cukup dan sebagainya. Bukan itu semua. Jadi maksudnya kita ni boleh tolak fahaman yang mengatakan bahawa Islam itu tersebar dengan pedang. Kerana ada juga orang orientalis yang menyebarkan dalam buku-buku sirah yang dalam bentuk demikian. Sebenarnya Islam itu kemenangan yang sebenar, terbukanya pintu hati manusia kepada Islam kerana cantiknya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan musuh tawanannya, dan bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan golongan Yahudi, dengan golongan Nasrani dan sebagainya. Dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapati betapanya mulianya akhlak Rasul, betapa Rasulullah tu dapat membezakan ataupun dapat menegakkan keadilan itu tanpa mengira kita panggil favoritism dia, tanpa dapat berlaku adil. Kerana itulah yang syariatkan dalam Islam, supaya kita kita haruslah berlaku adil tanpa kita maksudnya melebihkan ahli keluarga ke ataupun melebihkan sahabat handai dan sebagainya. Dan kita pun dah tahu dalam syariat Rasulullah SAW ketika dalam ketika turunnya perintah as-sariqu was-sariqatu, Rasulullah SAW kata, walaupun Fatimah itu kesayangan aku, kalau Fatimah lau sariqat laqata'tu aydiha. Walaupun kalaulah Fatimah itu mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Menunjukkan betapanya Rasulullah pada masa yang sama dia adalah bersifat dengan sifat keluhuran budi, dan pada masa yang sama sangat tegas menegakkan hak Allah, iaitu kebenaran. Masya Allah. Cantik Ustazah. Yang saya bacakan Ustazah dalam kitab Asy-Syifa ni, kita pun kemarin bila kita share tentang biografi Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ni, bahawa beliau juga sebenarnya menuntut ilmu dengan beberapa ulama, dan salah satu kitab yang dibaca adalah kitab Asy-Syifa. Jadi dalam karangan Qadi Al-Iyad ni kan, apa yang dikatakan dalam Asy-Syifa ni, bila Allah turunkan Inna Fatahna ni, dia bukan setakat nak cakap tentang victory, bukan nak cakap pasal tentang kemenangan, tapi juga untuk rad ataupun nak menjawab atau nak menunjukkan orang-orang yang arrogant, orang-orang yang sombong, tak nak mengaku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya. Kita faham bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, mereka reject Rasulullah. Dia bukan reject gitu je tau. Malahan yang kalau kita tahu kan Ustazah, dibalas dengan kekasaran. Betul. Dilempar dengan batu sehingga kan cedera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlumuran dengan darah Rasulullah. Jadi kat sini sebenarnya kalau kita lihat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, sirah ni, sebenarnya kat situ yang mana Allah telah memakbulkan doa Rasulullah SAW ketika beliau hadapi kekasaran tersebut. Sebenarnya datang malaikat kan Ustazah? Betul. Malaikat datang kerana di atas perintah Allah SWT, kerana disebabkan kekasaran mereka. Dikatakan, kalaulah wahai Muhammad, kalau kamu ingin kami terbalikkan ataupun musnahkan kampung Taif itu, nescaya kami akan lakukan. Kerana Taif tu dia sebenarnya terletak Ustazah Fifi di antara dua bukit. Jadi kita panggil di lereng bukit ke macam gitulah. Jadi memang mudah saja untuk malaikat kita, kalau kita panggil malaikat tu tiup sikit aja, jadi habuklah. Namun apa kata Rasulullah SAW Ustazah Fifi? Dia doakan, ya Allah jangan, kerana mereka tu tidak tahu. Semoga aku doakan, semoga zuriat mereka, keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan saya pun terpanggil Ustazah nak kongsi pada kawan-kawan kat luar tu kan, bila Rasulullah dalam keadaan macam gitu kan, Rasulullah merintih berdoa kepada Allah dengan doa yang memang masyhur kalau kita lihat. Kalau kawan-kawan boleh google aja kan, doanya dia seperti begini, Allahumma ilaika ashku da'fi quwwati. Jadi kat sini kan dia mengaku bahawa ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sedikitnya kemampuanku serta
kehinaanku di hadapan manusia, walaupun dia tu Masya Allah orang yang paling syaraf, orang yang paling kita dikasihi Allah, insya-Allah. Jadi tapi dia merendahkan diri. Jadi kita ni kan setakat kita ni belum lagi sampailah ke tahap syaraf tu. Jadi janganlah kita rasa sombong, janganlah rasa megah. Jadi kita ambil sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar. Bila kita belajar, ambil iktibar. Bukan belajar saja, bukan untuk exam purpose, untuk dapat grade dan sebagainya. Tapi bila kita baca sirah Rasulullah, kita baca kisah tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, try to relate. Kita try to relate dengan kehidupan kita. Bila kita kadang-kadang ni kan Ustazah, macam kita dihina ataupun kita dipulaukan oleh kawan-kawan, kita akan rasa macam depressed dan sebagainya. Rasulullah saya rasa tu lebih lagi lah, banyak sangat problem yang dihadapi, tapi Rasulullah tu Masya Allah tak pernah rasa macam nak give up. Macam saya teringat yang pada siri yang pertama saya katakan bahawa Rasulullah SAW tu sentiasa positive thinking. Betul. Dan salah satu kalau daripada Fifi punya singkapan sirah tu, kita boleh lihat Rasulullah tu sentiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu para hadirin sekalian, ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, maksudnya pangkalnya segala ibadah. Maka tak perlu mesti nak dalam bahasa Arab. Dalam bahasa harian kita, bila-bila kita dalam susah, ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku, mudahkanlah urusan. Maknanya biarlah kita, pergantungan kita, orang yang pertama yang kita akan merintih, akan minta pertolongan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam hati, baik dalam perjalanan. Kadang-kadang kita boleh doa tu sangat indah. Bila-bila masa, sama ada anda nak ucapkan ataupun anda nak singkap dalam hati, semua didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cantiknya. Berbalik kepada itulah dia sunnah Rasul. Dalam mana apa jua keadaan, sentiasa dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sebab tu kita lihat tadi kan dalam ayat yang Ustazah Khadijah terangkan tadi tentang surah Al-Fatih, yang mana Allah kata wa yutimma ni'matahu 'alaika, Allah complete the blessings. Jadi kat sini kita nampak bila Allah dah complete the blessing, kita ni siapa nak merendahkan Rasulullah? Betul. Malahan kita perlu lebih hormat sebab Allah dah meletakkan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang paling tinggi. Bukan kita memujakan Ustazah. Betul. Kita memuji sebab Allah sendiri puji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma nak react ataupun nak contohi apa yang Allah lakukan. Betul. Ustazah Fifi. Jadi sebenarnya ada di kalangan masyarakat di luar sana yang mana mungkin mengatakan adakah maulud ni bid'ah atau tidak. Jadi sebenarnya para hadirin yang dikasihi sekalian, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita panggil satu syiar Islam. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala ada mengisahkan tentang kelahiran Nabi Isa, tentang kelahiran Nabi Musa di dalam Al-Quran. Begitu juga para ulama ini ingin mencontohi segala ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu dengan dia menceritakan tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tak bukan sebagai kerana Rasulullah ni bukan sembarang manusia. Huwal insan wa laisa kal insan. Dia seorang manusia tapi sebenarnya dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pilihan Allah, adalah hadiah Allah kepada kita, supaya kita ni dapat bagaimana sebagai seorang manusia untuk nak mencintai Allah, bagaimana selaku seorang manusia untuk nak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jadi inilah dia cantiknya betapa kita harus menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia korbankan segala-galanya untuk kebaikan umatnya. Masya Allah. Tadi bila Ustazah dah kata macam itu kan, kita lihat macam apa yang Allah katakan seterusnya dalam surah At-Taubah ayat 128 hingga 129 tentang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini sebenarnya Ustazah, kalau kita lihat kan the next ayat adalah fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Masya-Allah. Jadi sangat bertepatan dengan apa yang kisah kita cakapkan tadi kan. Rasulullah tu walaupun apa-apa kejadian yang berlaku pada diri dia cakap cukuplah Allah untukku. Jadi mari kita sama-sama saya bacakan dulu terjemahan daripada ayat yang dibacakan oleh Ustazah Fifi Azlina ini, iaitu sesungguhnya
telah datang kepada kalian, iaitu wahai umat manusia, seorang rasul daripada kalangan kalian sendiri, iaitu daripada kalangan manusia. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, yang amat belas kasihan lagi sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi itu nak menunjukkan betapanya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat dan akhlak Rasulullah sangat menyayangi umat, bukan sahaja para sahabat pada zaman Rasul, namun umat yang dia tidak dapat melihat ni. Dan Rasulullah pernah cerita dalam hadis-hadisnya, wahai para sahabat, aku rindu dengan umatku. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami di hadapan kamu. Tidak, tapi aku rindu dengan umatku. Iaitu sampai 3 kali disebut. Kemudian akhirnya Rasulullah mengatakan bahawa aku rindu kepada umatku yang di mana mereka ni tidak dapat melihatku ketika itu kerana aku sudah tiada, namun mereka beriman kepadaku, mereka mengikut sunnahku, maka aku rindu kepada mereka. Masya Allah. Jadi inilah dia betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya Ustazah, bila tadi Ustazah terangkan tentang dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu bila bersabda tu dia akan tikrar, dia ulang sampai 3 kali. Betul. So kawan-kawan kat luar tu kan, bila kita baca Quran, kita baca hadis kan, bila ada pengulangan pada huruf ataupun pada ayat ataupun pada perkataan tu, maknanya ada message yang nak diberikan. Betul, Fifi, betul. Memang banyak sebenarnya kalau saya boleh singkapkan, antaranya saya baru semalam mengajar tentang surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah itu paling banyak diulangi ayat ya ayyuhallazina amanu. Paling banyak dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 16 kali diulang. Kalau kita lihat daripada seluruh kitab Al-Quran itu, ada sebanyak 88 kali diulang kalimat ya ayyuhallazina amanu. Tapi surah yang paling banyak diulang selain pada surah Al-Baqarah, kalau surah Al-Baqarah 11 kali. Tapi surah Al-Maidah disebut sampai 16 kali ya ayyuhallazina amanu. Jadi kata sahabat Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai orang yang beriman, apabila anda membacakan ya ayyuhallazina amanu, maka fokuskanlah bacaan anda, kerana pastinya selepas ayat itu adalah sama ada ayat perintah yang menyuruh kamu melakukan sesuatu, dan perintah itu adalah terbaik untuk kamu, ataupun menyuruh untuk meninggalkan sesuatu, dan meninggalkan itu adalah suatu perkara yang baik untuk kamu. Jadi kita ni disuruh untuk bukan hanya sekadar memahami apa yang bukan sekadar membaca Al-Quran sahaja atau memperbaiki bacaan tajwid. Kita para masyarakat sekalian, kita harus pergi kepada the next level. Kita dah lancar bacaan, alhamdulillah, dah baca terjemah dengan tajwidnya dah baik. Sekarang kita nak harus memahami pula, menghayati kandungan pengajaran apa yang ada di dalam surah-surah tersebut. Jadi boleh tak saya tawarkan mereka untuk ikuti Ustazah sendiri? Masya Allah, banyak lagi para hadirin sekalian, kelas-kelas lain, kelas-kelas daripada para asatiza yang lain, yang mana banyak mereka mengajar dalam bahagian tafsir Al-Quran. Jadi jangan hentikan pembelajaran anda terhadap Al-Quran sekadar bacaan dan tajwid, tetapi kembangkanlah lagi dengan tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ulumul Quran. Tentang Al-Quran ni punya cerita je dah banyak dah Ustazah Fifi. Masya Allah. Memang jadi ianya semakin meluaskan kita, semakin kita menghargai agama kita, itu matlamat yang kita nak. Masya Allah. Jadi seterusnya Ustazah, kita lihat dalam Maulid Adibai ni kan, dia mention juga tentang surah Al-Ahzab, ayat 56. Jadi yang mana kita lihat di sini, yang maksud adalah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga malaikatnya berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini apa yang dimaksudkan ni Ustazah? Mungkin Ustazah boleh kupas sedikit. Seperti mana saya pernah kupas pada sesi yang pertama tadi Ustazah Fifi tentang kelebihan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat dekat sini, selawat itu bukan sahaja sangat dituntut, tetapi juga disuruh untuk mengamalkan kerana faedahnya yang amat banyak. Antaranya dia dapat membuatkan hati kita, melembutkan hati kita, supaya kita ni lembut hati kita seperti mana lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menerima segala hukum hakam Allah dan mengamalkan hukum hakam Allah
dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan rasa terpaksa, tetapi rasa cinta untuk mengamalkan segala suruhan Allah, kerana pastinya segala suruhan Allah itu dan larangannya kerana dia cinta kepada hamba-hambanya, inginkan yang terbaik untuk diri kita. Masya Allah. Jadi maknanya bila adanya suruhan ataupun larangan, itulah keadaan yang terbaik untuk diri kita lah Ustazah, kan? Yalah, Allah sebagai pencipta kita kan, takkan Allah nak menganiaya kita. Betul. Betul. Jadi sebenarnya dia meletakkan hukum hakam tu tak lain tak bukan supaya kita ni menjadi khalifah yang terbaik di atas muka bumi ini. Dia nak menjadikan kita pemimpin umat dunia, jadilah yang terbaik, yang tidak mendiskriminasikan wanita, yang tidak mendiskriminasikan golongan-golongan yang lemah. Dan tak lain tak bukan caranya adalah dengan meletakkan syariat, ada peraturan, ada hukum hakam, supaya kita ni mengikut landasan siratal mustaqim, mengikut landasan fitrah semula jadi kita. Baik Fifi, kita bersembang-sembang tentang ni, mari kita lanjutkan kita punya apa yang dicoretkan oleh Imam Abdul Rahman Ad-Dibai di dalam kasidahnya. Jadi maksudnya para hadirin sekalian, selepas Imam Ad-Dibai menyelitkan 3 potong ayat Al-Quran itu, dia mulai pula dengan hamdalah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang kita dah ceritakan itu juga kan. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-ba'isil warithil manihis salib. Jadi mungkin Ustazah Fifi boleh ceritakan kepada para pendengar sekalian bagaimana Imam Ad-Dibai ini, apakah di antara puji-pujian yang diselitkan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kawan-kawan kita lihat tadi kan, bait yang tadi Ustazah terangkan tu, dia mengekspreskan kesyukuran kepada Allah. Kita lihat kenapa Allah tu start Al-Quran dengan Al-Fatihah. Cantik sangat kat sini, sebab kat situ adalah banyak pada puji-pujian. Allah mengenalkan dirinya. Sama juga macam kita lihat kat dalam Maulid ni kan. Allah kata apa? Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Kita bersyukur kepada Allah yang maha kuat. Jadi kat sini bila kita cakap pasal Allah yang kuat ni kan, kita lihat diri kita semula. Kita ni adalah ciptaan Allah. Dan kita lihat pada alam ni. Alam ni dan juga kita sebagai ciptaan Allah ni semua adalah manifestasi bahawa adanya Allah. Betul. Allah tu maha kuat. Allah tu maha mencipta. Allah tu juga maha memberi segala-galanya. Jadi memang layaklah kalau kita nak express kesyukuran kita pada Allah. Kalau kita lihat di sini, Masya Allah cantiknya tadi kita dah mula dengan ayat-ayat Al-Quran kan. Kemudian kita mulakan dulu dengan hamdalah pada Allah. Syukur kita kepada Allah atas, kita lihat badan kita. Aturan susunan perwujudan kita ni kan, yang diciptakan Allah kurniakan kita apa? First thing, akal. Itu yang membuatkan kita beza kita dengan makhluk lain Ustazah. Jadi kalau kita lihat ada teori yang mengatakan kita ni sama dengan monyet. Betul. Orangutan. Betul. Jadi kat sini cuba kita lihat diri kita dan kita lihat orangutan tu. Sedangkan dalam Al-Quran Allah kata apa? Kita adalah ahsanu taqwim. Sebaik-baik ciptaan Allah. Jadi takkanlah kita nak merendahkan sebaik-baiknya tu kepada yang rendah kan. Jadi kita kena fahamlah keadaan kita bahawa Allah berikan kita akal untuk kita memberikan judgement ataupun kita buat justification, menggunakan akal dengan optimumnya. Maknanya bila kita cakap pasal guna akal, saya teringat yang kemarin kuliah kita Ustazah kan dengan dengan Dr. Farid Syahran. Apa yang dikatakan bahawa saluran kepada ilmu tu perlu pada 3 perkara. Salah satunya adalah akal yang salim. Betul. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk kita menjaga ataupun kita betul-betul lah jaga brain kita. Macam mana nak jaga otak? Dengan kita baca Quran, dengan kita bersyukur, dengan kita makan makanan yang betul, yang baik, yang halal dan thayyiban. Betul. Dan kemudian kita lihat pada tulang belulang kita, kemudian bahu, dan juga kita lihat veins kita. Masya Allah, ni semua very delicate lah ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk diri kita ni. Maka dengan itu kita perlu lebih lagi lah untuk kita bersyukur kepada Allah. Bahawa Allah tu sebagai pencipta yang agung.
Oh, masya-Allah. Sebenarnya para pendengar sekalian, apa yang Ustazah Fifi Azlina perjelaskan tentang Allah SWT itu adalah sebenarnya apa yang ada di dalam bait. Dalam bait. Kerana dalam bait tu dia menyebut, Imam Abdul Rahman Ad-Dibai ini mengatakan khalaqa mukhan wa azman wa adudan wa uruqan wa lahman wa jildan wa sya'ran wa daman binazmin mu'talifin mutarakib. Jadi ini subhanallah, nak menunjukkan maksudnya Imam Abdul Rahman Ad-Dibai ini menyuruh umat Islam sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah lah yang menciptakan semua anggota ini. Dengan kesempurnaan anggota inilah maka kita ni dapat berjalan, dapat menjadi seorang khalifah yang baik. Betul. Menjadi seorang muslim yang baik. Jadi ini adalah suatu, cukuplah dengan penciptaan diri kita ni untuk kita ni tak putus-putus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Masya-Allah. Dan dalam bait yang tadi tu kan Ustazah, kita kena tahlil, maksudnya kita ucapkan la ilaha illallah. Sebab apa? Pengagungan kita terhadap Allah, bahawa kita deny, kita menafikan semua keagungan yang lain melainkan Allah. Kita ta'zimkan Allah. Sebab Allah tu bila kita lihat tadi Ustazah terangkan tentang Ustazah share bait tadi tu kan, kat sini kita nampak bahawa Allah tu lebih wisdom, ada hikmah dia. Hakim, Al-Hakim yang disebutkan di sini, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustazah Fifi. Kadang-kadang bila Ustazah Fifi kongsikan kena sebut la ilaha illallah ni, yang terlintas yang pertama dalam pemikiran saya adalah kita ni lah manusia. Kita macam apa? Kacang lupakan kulit. Kita ingat kita ni pandai. Kita ingat kita ni lawa sangat. Kita ingat kita ni pandai sangat. Sedangkan semuanya itu adalah anugerah Allah. Semuanya itu adalah rezeki daripada Allah. Allah yang kasih kita bijaksana. Bila-bila masa dia nak tutup pemikiran kita ke, nak buatkan kita terlupa, tak sampai seminit saja. Apabila dia, kalau kita ni kita rasa alhamdulillah, kita syukur kerana kita ni dapat dapat melaksanakan kerja-kerja harian kita dengan pantas, kerana diberi Allah tenaga dan sebagainya. Namun kalau bila Allah nak tarikkan rezeki tu, contohnya kalau na'udzubillah, kalau kena angin ahmar, habis anggota badan kita tak dapat nak bergerak. Jadi para pendengar sekalian, inilah masa-masanya sewaktu kita sihat, kita bersyukur kepada Allah dengan banyak kesyukuran kepada Allah, minta dilindungi oleh Allah daripada penyakit, daripada wabak dan sebagainya, agar kita terus sihat. Sihat untuk apa? Sihat untuk beribadah kepada Allah, nak terus bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada diri kita ini. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi bila kita cakap tentang Allah tu Al-Hakim, dan dalam sini pun juga dikatakan tentang Allah tu Al-Karim. Jadi bila kita lihat tentang Al-Karim ni kan, Allah tu dia baik, maha baik, generous, dermawan. Dia memberi tanpa mengira. Kalau kita lihat diri kita kan Ustazah, kadang-kadang ialah kita manusia biasa, kita bukan maksum. Jadi kita dalam keadaan yang sentiasa mungkin ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tapi adakah Allah punish kita terus-terusan? Tidak kan? Maknanya Allah, walaupun kita lalai tadi, mungkin terlewat solat dan sebagainya, tapi Allah still beri opportunity, berikan kita peluang untuk kita terus bertaubat, kita istighfar pada Allah. Kemudian Allah berikan kita masa untuk kita, malahan nikmat yang contohnya udara, Allah ada sekat ke bila kita tak solat ataupun kita mungkin lalai solat kita, Allah tak sekat pun udara tu. Malahan diberikan sama rata. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi itulah nampaknya bezanya sifat manusia dengan sifat Allah, Ustazah Fifi. Ya Allah, kalaulah kita anak kita tak tolong kita buat kerja rumah sikit aja, kita dah mengadu-mengadu lah macam apa, ni kan lagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni tak laksanakan segala apa perintahnya, ataupun masih ada individu yang masih jauh daripada Allah, tetap Allah tu panggil kerana Allah suka orang yang bertaubat, Allah suka mereka yang mensucikan diri. Jadi tak ada dipanggilkan istilahnya no hope. Tak ada. Betul. Kerana Allah SWT mengatakan Allah sentiasa membuka pintu taubat itu kepada hambanya hinggalah di saat-saat akhir saja. Iaitu apabila dekat ghargharah, dia dekat nyawa tu dah nak ditarik oleh Allah, dikerungkung. Maka rebutlah peluang ini, para
para hadirin sekalian, untuk kita ajak ahli keluarga kita, ajak sahabat-sahabat kita yang mana kita nampak dia agak jauh, ajak dengan baik, dengan berhikmah, agar Allah SWT membuka pintu hati mereka disebabkan doa kita yang ikhlas untuk Allah kepada mereka, maka mereka tu ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Masya Allah. Dan kalau kita lihat kan, tadi Ustazah kata tentang setiap malam, tentang taibun, tentang bertaubat. Itu pun actually disebutkan dalam bait ini, yang mana kita Allah Habib Abdul Rahman ni mencontohkan sunnah, antara perkara yang sunnah juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bangun malam. Masya-Allah. Setiap malam never fail untuk bangun malam. Jadi kita boleh imtisal lah, kita ikut contoh Rasulullah. Kalau katakan hari ni tak mampu, kita buat during the weekends lah Ustazah kan. Sebab kita pun ada komitmen dengan kerja dan sebagainya kan. Takut besok pergi kerja penat pula dan sebagainya. So kita lihat kepada kemampuan kita, bangun sekejap je pun boleh. Setakat untuk kita ada communication dengan Allah. Kena adakan that connection between kita dengan Allah. Jadi bila kita ada that connection secara private, sebab bila malam kan semua kat rumah tu tidur, mungkin tak mengganggu lah, kita dah bebas daripada tanggungjawab apa-apa semua kan. So kita pun boleh bangun dan juga communicate dengan Allah, mengadulah dengan Allah. Jadi kat sinilah Allah akan mendengar aduan kita pada malam yang begitu sunyi, ketika semua orang sedang tidur, kita aja yang bangun dan kita merintih, mengadulah semua hal yang hari ini dan sebagainya tu, ceritalah dengan Allah. Betul Ustazah Fifi, saya ni rasa macam terpanggil lah untuk nak membacakan bait, kerana dia punya, saya bacakan sikit dalam bahasa Arabnya, tapi yang saya nak cerita panjang tu dia punya makna dia, supaya para pendengar dapat sama-sama merasai kenikmatan Allah tu, betapanya dia tu sentiasa menunggu-nunggu orang yang meminta taubat kepadanya, iaitu dalam bait ni, dalam bait qasidah Burnari dia mengatakan, hal min talibin hajatin fa unilahul matalib فلولا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب. Yang bermaksud, adakah kiranya orang yang meminta suatu hajat, nescaya ku tunaikan segala hajatnya. Jadi ni Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata, maka seandainya engkau melihat orang-orang yang berkhidmat kepada Allah dengan beribadah dalam keadaan berdiri solat di atas telapak kaki mereka, sedangkan mereka begitu bermurah hati mencucurkan air mata berlinangan dengan deras, golongan itu antara mereka ada yang menyesal dan bertaubat atas segala dosanya, dan ada yang sedang ketakutan sambil mencela dirinya sendiri kerana berbuat dosa, dan ada yang sedang melarikan diri dari dosa-dosanya menuju kepada keampunan Allah. Nescaya engkau sedar mereka itu akan sentiasa beristighfar sepanjang malam sehinggakan telapak tangan siang, iaitu fajar, sehinggalah fajar menyingsing, menghentikan lajunya peredaran hujan malam. Lalu mereka pun kembali dalam keadaan berhasil meraih segala keinginannya serta mendapatkan keridaan Allah yang tercinta, yang tidak ada seorang jua pun dari mereka yang tidak akan kembali dengan rasa yang hampa. Jadi menunjukkan subhanallah, betapa Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Allah sentiasa mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Dia merindui kita ni untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi Ustazah, kalau kita lihat seterusnya kan di sini, bahawa Allah kata apa? Wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Jadi Allah dah share tentang kita kan, dengan kita tentang sunnahnya bangun malam. Okay. So Allah relate back. Okay, Allah kaitkan semula dengan inilah, Allah perkenalkan inilah Sayyidul Anbiya, okay, ketua para Nabi. Jadi kalau kita saya nak kongsilah kat sini tentang satu bait yang mana dikatakan dalam sini, yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi zahrihi alamah. Jadi fi zahrihi alamah tu yang saya nak share ni. Dalam kitab Syama'il At-Tirmizi ni kan, dia ada katakan tentang, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana di belakang pundak Rasulullah ni kan, belakang bahu Rasulullah tu, in between of these two katifain ataupun pundak kita, bahu kita ni, bukan bahu kita, bahu Rasulullah, okey, bahu Rasulullah SAW ni ada cap. Jadi memang ada alamat tentang tanda kenabian. Jadi kat sini Ustazah, bila kita cakap pasal fi zahrihi ni, itu dah mula dia punya tentang
ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya dikatakan apa lagi dekat dalam kitab ni? Fajriyul jabin lailiyul zawaib. Okey. Fahid dia, dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Dia begitu luas sampai melihat macam dikatakan kat sini dahi dia tu luas dan seperti disinari dengan matahari. Masya Allah kan kat sini. Jadi kalau kita lihat dan apa yang dikatakan tentang alis Rasulullah, apa yang dikatakan tentang hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia pointed, dia mancung tegak. Masya Allah, bagaikan huruf alif. Ya, betul. Masya Allah. Cuba tengok hidung kita masing-masing. Masya Allah. Dia tak sesempurna Rasulullah lah. Masya Allah. Jadi maksudnya daripada kupasan Imam Abdul Rahman ni, kita akan boleh bayangkan bagaimana sempurnanya jasad tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya terlampau handsome-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu Ustazah Fifi, kita selalu cakap siapakah Nabi yang paling handsome? Biasanya masyarakat akan jawab Nabi Yusuf. Namun kalau kita lihat sebenarnya dalam paras rupa Rasulullah SAW, Rasulullah mempunyai semua kelebihan dan kecantikan yang dimiliki oleh semua para anbiya. Nanti kita akan kongsikan bersama juga nanti tentang kemukjizatan selain daripada Al-Quran. Tapi sekarang ni kita nak fokuskan tentang bagaimana kacaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipaparkan kepada kita oleh Imam Abdul Rahman Ad-Dibai ni. Dia kata di antaranya lagi Ustazah Fifi, dia kata mulutnya bulat indah seperti huruf mim. Jadi maksudnya kecil mulut, kecil molek, cantik, kecil aja gitu Masya Allah. Kemudian keningnya melengkung cantik bagaikan huruf nun. Masya Allah. Jadi inilah dia, kita lihat bagaimana berpunjangganya para ulama dalam mereka menerangkan agar kita dapat membibitkan rasa cinta kita kepada Rasul SAW. Lihat kepada fizikal Rasulullah, kita ni dah tak sabar nak tengok, ya Allah betapa handsome-nya Rasulullah, nak tengoklah macam mananya cantiknya, ketampanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tampan zahirnya lebih tampan batin dan akhlaknya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita dah lihat tadi Ustazah kan tentang kesempurnaan ciptaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun nak dengar Ustazah tentang mukjizat Rasulullah. Apa yang dikatakan kat dalam kitab ni ataupun dalam Maulid Dibai ini. Baik, Ustazah Fifi Azina, insya-Allah ini merupakan kita punya segmen yang terakhir kita dalam segmen sesi yang kedua ini tentang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Quran. Jadi diselitkan oleh Imam Abdul Rahman Ad-Dibai, dikatakan pertama, tuzilluhul ghamamah tuti'uhu sahaib, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berjalan yang mana dia akan diawani oleh awan yang tebal. Maksudnya makhluk langit pun menyayangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Ustazah Fifi, qadamahu qabbalahu al-ba'ir fa azala mashtakahu minal mihani wal nawaib. Dua tapak kakinya itu pernah dicium oleh seekor unta, lalu hilang rasa sakit unta yang dideritainya oleh unta tersebut dengan keberkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kita tengok binatang-binatang pun masya-Allah menzahirkan rasa cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung pula yang ketiga tentang amana bihid-dab, iaitu seekor dab atau kita panggil biawak padang pasir, juga menyatakan keimanannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi teringatlah kita kan tentang peristiwa Nabi Sulaiman. Kita selalu cakap Nabi Sulaiman ini pandai bahasa-bahasa binatang. Namun kita lihat inilah dia juga yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah bukan saja binatang, Fifi. Kemudian Habib Abdullah ni menyambung lagi dengan dia mengatakan wasallamat alaihi al-asjar, pohon-pohon kayu tu memberi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah dapat mendengar salam pokok-pokok, tanah-tanaman. Kemudian sambung dia lagi, dia kata wa khatabathul ahjar, dan batu-batu berbicara kepadanya. Masya-Allah. Kemudian selanjutnya wa hanna ilaihil jiz'ul haninu hazinan naib, iaitu batang kurma yang menjadi mimbarnya merintih sedih dan pilu kerana tidak dipijak lagi oleh kaki baginda yang suci. Ni ketika para sahabat ni nak gantikanlah mimbar Nabi ni dah tua, dah usang, maka digantikan dengan yang baru. Jadi apabila Nabi naik kepada mimbar yang baru,
bukan sahaja Rasulullah dengar, para Sallallahu alaihi sahabat pun dengar. Allah. Rintihan. Jadi Rasulullah bertanya, wahai sahabat, adakah anda mendengar apa yang aku dengar? Sahabat kata, ya Rasulullah, seolah-olah seperti ada budak menangis. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahawa itulah dia mimbar lama kita, pohon tamar tu yang mana tidak aku pijak. Kemudian terus apa yang Rasulullah buat, Ustazah Fifi? Dia pergi dekat tempat mimbar yang lama tu, dipeluknya, dipegangnya, diusapnya. Maksudnya betapa Rasulullah tu rahmatan lil alamin. Dia tak mengatakan alah pokok saja. Tidak. Kan, kerana Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, kalau aku tidak melakukan demikian, nescaya pohon itu ataupun mimbar yang lama itu akan menangis hingga yaumul qiyamah. Allah. Masya Allah. Inilah dia para hadirin sekalian, betapa kita panggil cintanya para haiwan, pokok-pokok kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana pula dengan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baik, kita boleh tutup. Jadi ditutupkan Imam Habib Abdullah ini dengan yang terakhir, dikata summa arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farash. Jadi dikaitkan lagi tentang dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di mana dikatakan dekat sini peristiwa Isra Mi'raj tu, waktu jangka masa Isra Mi'raj tu sangat pendek waktunya, sehingga kan kita panggil sekarang ni kita tengah duduk ni kan Ustazah Fifi, kalau kita bangun kan tempat duduk kita panas. Betul. Jadi dikatakan oleh Imam Habib Abdullah, panas tempat duduk kita ni belum hilang panas lagi Rasulullah dah balik. Allah. Maknanya dia punya time zone tu berbeza lah. Betul, time zone nya berbeza. Jadi maksudnya kalau ikut timing kita tu sangat singkat. Ada sebahagian riwayat pula mengatakan di samping Rasulullah tu ada sebotol air. Jadi ketika Rasulullah tu bergegas nak pergi menyahut undangan Allah Subhanahu Wa Taala, botol air tu terjatuh. Jadi maka air tu start menitik. Air dalam bekas tu belum habis lagi, belum lagi kering, Rasulullah dah sampai. Oh, cepatnya Ustazah. Jadi itu nak menunjukkan perbezaan alam dunia dengan alam kita boleh panggil alam malakut ke, alam para anbiya, alam langit, alam samawat. Jadi adalah amat berbeza. Allahu Akbar. Jadi kita lihat dekat sini dengan kita membaca qasidah burdah ini, qasidah ad-dibai ini, kita dah dapat menggarap banyak sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita dengan pilihan-pilihan para ulama ni membuatkan terus hati kita tu lunak lunak, hati kita subhanallah macam amat tersentuh dengan kasih sayang yang digambarkan oleh binatang-binatang, pokok-pokok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kan lagi kepada para sahabat, bagaimana mereka tu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kawan-kawan, pada siri ini kita banyak menceritakan tentang Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau katakan tadi termiss point kita, boleh rewind balik. Insya-Allah. Boleh rewind balik dan boleh tonton semula, insya-Allah. Kita akan kongsikan lebih lagi banyak, betul tak Ustazah? Betul, insya-Allah. Ini hanya kita panggil babak pertama kita dalam perkongsian kita dengan apa yang ditulis di dalam qasidah ad-dibai ini. Insya-Allah ada banyak lagi mutiara-mutiara yang diselitkan oleh Imam Abdul Rahman ad-Dibai ini dalam Maulud ad-Dibai ini. Insya-Allah sama-sama saksikan pada sesi yang ketiga hinggalah sesi yang kelima, Ustazah Fifi Azlina. Masya-Allah. Jadi kalau dengan itu Ustazah, saya rasa masa pun dah mencemburui kita. Jadi kita perlu tamatkan dulu sebelum orang bosan dengan kita. Jadi kita tamatkan dulu. Jadi kita nak berikan mereka satu pesanan. Jadi cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kamu mencintai diri kamu sendiri. Betul, insya-Allah. Jadi dengan itu kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.